A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tajuk yang ke-11, Inadu Bani Israel. Inad kedegilan Bani Israel. Kedegilan Bani Israel. So, asalnya inadun. So, bila kita gabungkan idhafah jadi inadu, hilang tanwin. Wa kanat banu Israil fi tiba'ihim atfalan wa atfalan mu'anidina. Kanat wa Bani Israel adalah atfalan, kanak-kanak, fi tiba'ihim, dari segi perangai dia, dari segi tabi'i dia, tiba'un, tabi'i, perangai, sifat semula jadi, seperti kanak-kanak. Kanat Bani Israel, ini khabar kana lah ni, khabar kana atfalan. Kalau terjemahan satu-satu adalah Bani Israel itu dalam sifat semula jadi mereka kanak-kanak, dan juga kanak-kanak yang degil. Wa atfalan mu'anidina, yang sifat dia melawan. Melawan. So anada yu'an, anada, so anada melawan, degil lah kan. Dia punya isim fa'il dia mu'anidun. So jamak dia mu'anidina ataupun mu'aniduna. Yang ni banu ni muzakkar, yang ni mu'annas. Sebab dia consider ni qabilah Bani Israel ataupun kelompok jamaah Bani Israel. Maksudlah ta. Kalau kita nak buat kana boleh, wa kana Banu Israel. Kita consider banu tu sendiri. Ataupun satu lagi, consider banu tu sendiri. Banu ini jamak taksir. Asalnya jamak taksir tapi dia mulhaq dengan jamak muzakkar salim. So adalah Bani Israel tu dari segi perangai dia adalah seperti kanak-kanak biasa dan kanak-kanak yang degil. Kanak-kanak bukan sebarang kanak-kanak. Kanak-kanak yang degil melawan. Kemudian digambarkan macam mana sifat degil tu. Wa kullama, waw tu permulaan, kita panggil waw istiqnah, waw permulaan, tak perlu diterjemahkan. Sebab Arab ni, dia nak mula ayat kan, dia gunakan waw dengan fa, sebab dia tidak ada titik full stop. Jadi daripada konteks ayat tu kita boleh faham, ini mula ni, starting. Starting maknanya full stop sini, ini start. Wa kullama umiru, dan setiap kali, kullama umiru, mereka diperintahkan. Amara, passive voice dia umira. Umiru jamak. Setiap kali mereka diperintahkan dengan amrin, dengan satu perintah, maka lah sini kan. Sini syarat ni. Setiap kali, whenever, then. So bila mana mereka diperintahkan satu perintah, maka mereka akan khalafa yukhalifu. Mereka akan yukhalifuna ila ziddi. Mereka mempertikaikan. Ini terjemah yang elok sikit. Yukhalifu, mereka mempertikaikan perintah itu dengan berpaling kepada yang bertentangan dengannya. So kita nak suruh nampak did tu dia bertentangan. So khalafa yukhalifu itu yang mempertikaikan. So mempertikaikannya, kemudian nak suruh nampak ilah tu dengan berpaling kepada lah. Sebab ada kepada tu kan.
Nak suruh nampak dhid tu mana bertentangan. Bubuhlah yang bertentangan dengan nya. So khalafa yukhalifu, mempertikaikan, membantah, menyelisihkan. So kalau khalafa pakai ila, mempertikaikan sesuatu dengan berpaling kepada yang lain. Dengan berpaling kepada yang lain. So sini setiap kali mereka diperintahkan dengan satu perintah, maka mereka akan mempertikaikannya, kemudian ada ila di sini dengan berpaling kepada ziddi, perkara yang bertentangan, kepada perkara yang zid, bertentangan dengannya. Dan mereka mempersenda-sendakan perintah itu. Wa yastahzi'una, istahza'a, mengejek. Istahza'a. Istahza'a yastahzi'u. Istihza'an pakai bi. Mengejek, mempersenda-sendakan. Ka'anna, seolah-olah. Seolah-olah mereka ka'annahum yarawna, melihat. Minal wajib, menjadi kewajipan. Mereka melihat menjadi kewajipan. An yubaddilu, untuk badala yubaddilu, menukarkan. Ma yuqalu lahum, apa yang diperintahkan kepada mereka. So bahasa Arab ni, qala ni kan, qala yaqulu. Kalau majhul dia qila. Ini berkata, dikatakan qila. Kalau mudhari' yuqalu. Juga digunakan untuk mana? Diperintahkan. Yuqalu lahu, diperintahkan kepadanya. Terjemahan lafzi, literal, dikatakan kepadanya. Seolah-olah mereka itu melihat, kalau terjemahan lafzi min termasuk ka'annahum yarawna minal wajib, termasuk kewajipan ialah an yubaddilu, mereka perlu menukarkan ma yuqalu lahu, apa yang diperkatakan kepada mereka, yakni apa yang diperintahkan kepada mereka. Ka seperti tiflin. Yang sini dari segi struktur kita boleh buat macam ni. Ka'annahum yarawna an yubaddilu ma yuqalu lahum. Asalnya mereka melihat bahawa perlunya mereka menukar apa yang diperintah kepada mereka itu merupakan satu kewajipan. Minal wajib. So minal wajib duduk belakang sekali. Yang ni jadi maf'ul yang pertama. Yang ni jadi maf'ul yang kedua. Bagi yarawna. Katiflin, seperti kanak-kanak, seorang kanak-kanak yang anidin, yang degil. Yuqalu lahu, dikatakan kepadanya, artinya diperintahkan dia. Diperintahkan kepadanya dengan kata-kata, kum, bangunlah. Fa, lalu budak tu, apa dia buat? Fayajlisu, dia pergi duduk. Wa yuqalu lahu, dan diperintahkan kepada dia untuk ijlis, duduk. Fa, lalu budak itu akan yakum, bangun. Ini perangai budak. Wa yuqalu lahu, dikatakan, diperintahkan kepada budak itu, uskut, uskut, diam. Lalu dia bercakap. Fa yatakallamu, takallama yatakallamu takalluman. Wa yuqalu lahu, dan diperintahkan kepada dia, takallam, speak, cakap-cakap. Tapi dia diam pula. Fa yaskutu. Takallama yatakallamu takalluman, fi amadia takallam. Tafa'ala yatafa'alu tafa'ulan, tafa'al. Taqabbala yataqabbalu taqabbulan, taqabbal. Wa kana fihim inadul atfali fi khubsil ashrari, fi huz'i al-a'da'i, fi safahatil majanini. Al-majanini. Kana, dan adalah, fihim, pada diri mereka tu ada sifat inadu, kedegilan. Anada tadi, mu'anidina, daripada tadi kita kata anada kan. Anada yu'anidu. Dia punya masdar dia mu'anadatan.
Satu lagi inadan. 1, 2. So sekarang dia pakai yang ni. Inat, kedegilan. Dan adalah pada diri mereka itu ada sifat kedegilan kanak-kanak. Inadul atfal. Tiflun jamak dia atfal. Fi khubsil asyrari. Khubsi mana? Sifat buruk. Sifat buruk. Keburukan. Asyrari. Fi khubsil asyrari. Nombor 1. Fi khubsil asyrari. Sifat degil tu. Sifat degil kanak-kanak tu. Bercampur dengan fi khubsil asyrar. Dalam sifat buruk yang ada pada orang jahat. Degil tu memang perangai budak-budak lah. Tambah pula dengan sifat khubsil asyrar. Buruknya orang-orang yang jahat. Yang kedua, fi huz'il a'da'i. Huz'i, ejekan ataupun cemuhan. Ejekan ataupun cemuhan musuh-musuh. 3. Huz'il a'da'. Maknanya sifat mereka inilah sifat yang suka mengejek kan. Kalau musuh, kalau kita ni, kalau orang tu jadi musuh kita, dia suka mengejek-ngejek. Jadi sifat tu dah ada pada diri mereka, sifat mengejek. Musuh yang mengejek-ngejek orang lain. Dan juga yang ketiga, fi safahatil majanin. Dalam, yakni bersama kebodohan orang-orang yang gila. Kebodohan orang yang gila. Sifat degil tu ada. Ditambah pula sifat bodoh. Kan, bodoh tu ada pada orang yang gila. So, orang yang tak gila tak bercakap macam tu. Ini makna ma'a. So, kana fihim, dan adalah pada diri mereka itu ada sifat kedegilan kanak-kanak. Bersama-sama dengan ni. Fi mana? Ma'a. Bersama-sama dengan wuduhnya sifat-sifat buruk orang-orang yang jahat. Dan juga bersama dengan sifat mengejek orang-orang yang memusuhi. Dan juga sifat bodoh, sifat kebodohan orang-orang yang gila. Bersama-sama dengan ma'a safahatil majanin. So sini kena tambah kainan lah. Inat tadi. Kalau kita kata dia ni sifat kepada inat kedegilan tu berserta dengan lah kainan. So kedegilan dia tu adalah berserta dengan sifat-sifat yang wuduh ni. So ini akan jadi hal lah. Nak terangkan sifat degil tu. Degil yang bercampur dengan 3 sifat ni. So ini hal nombor 1, hal nombor 2, hal nombor 3. Ni untuk orang yang mengaji grammar. Kalau dia tanya pasal apa ni kita nak kait ni dengan yang apa. So untuk yang kita lemah-lemah grammar tu tak payah. Yang pentingnya kita tahu makna ni cukup dengan ada sini makna ma'a. Sebab nak terjemah aja susah. Sebab bahasa Arab dia boleh tukar ni. Fi boleh makna ma'a. Dia preposition ni dia boleh saling tukar-menukar antara satu sama lain. Ikut konteks. Kana fihim inadul atfa ma'a khubsil asyral ma'a huzu'il a'da'i ma'a safahatil majanini. Kanu, dan adalah mereka dulu. Yuriduna. So mereka ingin ayyaskunu, tinggal. Mereka ingin tinggal di qaryatan. Tinggal di kampung. Kanu yuridu, always lah sini bukan dulu lah. So konteks dia kana plus fi'il mudhari' boleh bermakna always. So mereka always, they always want to stay in a town, qaryah, bukan hidup di Sahara. So mereka selalu inginkan agar mereka dapat tinggal di kota. So qaryah bukan semestinya kampung kan, pekan, bandar, kota. Qaryatan wa ya'kulu. Dan mereka ingin makan. Mereka juga ingin makan ta'amahum, makanan orang-orang bandar, orang-orang pekan. So makanan yang asyahiyah,
yang mereka idamkan. Asal makna syahid, yang diidamkan. Asyahid. Minal khudari. Ini tafsiran kepada makanan yang mereka nak tadi kan. Itu makanan yang mereka idamkan berupa al-khudar wal bukul. Sayur-sayuran dan juga daun-daun penyedap mulut. Daun-daun sadri dan sebagainya. Walakinna, tetapi hum, mereka, walakinnahum lamma qila lahum. Sekali lagi kan, ada qila tadi, saya sebut tadi perintah. So qila lahum, diperintahkan kepada mereka. Walakinnahum, tetapi mereka lamma, tak kala, qila lahum, diperintahkan kepada mereka. Apa perintahnya? Uskunu, tinggallah kamu di hadhil qaryati. Salah ni. Uskunu hadhil qaryata. Uskunu hadhil qaryata wa kulu minha haitsu syi'tum. So apabila diperintahkan kepada mereka untuk tinggal di kota itu, kota ini, wa kulu minha, dan makanlah daripada apa yang ada di qaryah, di pekan tu, di kota tu. Wa kulu minha, makanlah daripada makanan-makanan yang kamu nak tu. Ha tu refer kepada makanan-makanan yang mereka minta. So makanlah kamu daripada makanan-makanan yang kamu minta tu. Haisu, wherever, di mana saja, syi'tum, kamu mahu. Di kampung tu, di bandar, di kota. Ragadan. Surah A'raf tak ada ni perkataan ragadan ni. Mungkin salah tulis lah tu terbalik wa dukhulul baba sujada sini, kemudian barulah wa qulu hittatun aw lakum. Terbalik je. So yang ni ya, sebab tu mungkin saya ambil surah Al-A'raf sebab dia confuse ni. Yang ni saya tukar ni, ambil surah Al-A'raf sebab dia confuse. Campur bau sini. Ini kena ambil tukar balik surah Al-A'raf. Mana banyak perkataan tu yang ni tak ada sepatutnya. Wadkhulul baba sujada. Dan masuklah kamu ke kota itu menerusi pintu ataupun gate dalam keadaan kamu sujada, sujud. So sujud di situ artinya masuk dalam keadaan membongkok seperti rokok, ataupun maksud dia masuklah kamu dalam keadaan merendahkan diri. Merendahkan diri. Waqulu, kemudian kamu kena kata hittatun. So hittatun dalam bahasa Arab asalnya makna hittah, ampunkan dosa kami. Makna hittah, ampunkan dosa kami. Bahasa dia lah, bahasa Ibrani tu. Bahasa Yahudi waktu tu, hittatun. So kamu kena kata ampunkan kami, nescaya kami akan naghfir lakum. Kami akan ampunkan kamu dosa-dosa kamu, khotayakum, kesalahan-kesalahan kamu, wasanazidu, dan kami akan tambah kepada orang yang buat kebaikan, al-muhsinina. Kami akan tambahkan pahala kepada orang yang buat kebaikan. Ini perintah. So bila diperintahkan, ini ayat Al-Quran, cuma yang dia bagi ni ada sikit mistik. Ghadibu min hadzal amr. Mereka marah min terhadap. So mereka marah terhadap hadzal, tengok amri. Betul lah? Min hadzal amri, terhadap perintah ilahi ini. Perintah ilahi ini. Perintah Allah ini. Ilahi itu mana Allah. So mereka marah terhadap, ataupun bahasa Melayu kita, mereka marah kepada lah. Mereka marah kepada perintah ilahi ini. Wadakhalu. Mereka pun masuk kota itu, Al-Qaryata. Masuk dalam keadaan kurhan. Paksa.
terpaksa. Qur'an paksa dalam keadaan tak suka. Qur'an dalam keadaan terpaksa. Dan huzwan. Huzwan tadi mempersenda-sendakan. Yazhafuna ala astahihim. So zahafa, tengok zahafa sini. Zahafa yazhafu, mengesok. Tadi kan suruh masuk melalui depan. So mereka pergi tukar masuk kat belakang. Masuk punggung dulu. Kan? Asta tu ialah punggung. Jadi mengesok dengan punggung mereka. So Qur'an wa huzwan yazhafuna, dalam keadaan tu mereka masuk mengesok-ngesok di atas punggung mereka. Astahihim. Pusing ke belakang ya, masuk gitu-gitu. Orang suruh masuk dalam keadaan sujadah ni, merendahkan diri. Keadaan tunduk gitu kan. Oh, dia tak pusing ke belakang. Masuk ke belakang, pergi punggung dulu. Ini tak tahulah sebab dia pasal apa. Fabaddala alladhina zalamu qawlan. Maka telah menukar alladhina, orang yang zalamu, orang yang zalim. So orang yang zalim itu telah menukar qawlan, perintah tadi. Kata-kata ni maksudnya perintah tadi. Ghairal ladzi, perintah yang bukan alladzi qila lahum, yang bukan diperintahkan kepada mereka. Lalu Allah pun anzala yunzilu, menurunkan. Kalau pakai ala, menimpakan. Fa anzalallahu alaihim, lalu Allah menimpakan ke atas mereka dengan balaan, dengan bala, maf'ulun bih. Wa ba'asa alaihim, sama juga menimpakan. Ini maksudnya kalau lafzi mengirimkan ke atas mereka, yakni menurunkan ke atas mereka. So Allah telah menimpakan ke atas mereka bala dan menimpakan ke atas mereka waba'an. Lalu mereka pun matilah. Mata yamutu, matu. Minhu, disebabkan, min makna taklil, kerana. Mereka mati kerana wabak. Seperti matinya mauta al-firani, seperti matinya tikus-tikus. Fa'run, jamak dia firan. Ini kita panggil maf'ul mutlak. Maf'ul mutlak, nasab dia. Mata maksudnya dia maut. Mati dengan suatu kematian. Seperti kematian tikus-tikus. Wa idza umiru, apabila mereka diperintahkan, bi dengan amrin, dengan satu perintah, aksaru, mereka memperbanyakkan, aksara yuksiru, as-su'ala, pertanyaan, wan tankira, pemeriksaan, penelitian, penyelidikan. Macam tanya Baqarah tu kan, perintah supaya cari Baqarah tu, sembelih Baqarah. Tanya pula Baqarah mana, ni mana, warna apa. Banyak pertanyaan. Jadi dia kata banyak soal ni ialah sya'na, seperti keadaan, sya'na artinya keadaan rajulin, seorang yang la yuridu, yang tidak ingin an ya'mala, untuk beramal. Sya'na seperti orang yang tidak ingin ayya'mala, untuk beramal artinya tidak untuk menunaikan perintah. So sya'na rajulin la yuridu ayya'mala fayuksiru, maka fayuksiru as-su'ala. So orang yang macam ni, orang yang tidak ingin beramal ni, tidak mahu kerja, tak mahu menurut perintah ni, maka dia akan banyak soal. Fayuksiru, dia akan memperbanyakkan as-su'ala, persoalan, dan juga at-tankir. Dan juga at-tankir. Tankir ni pemeriksaan, penelitian, pendetailan. Yang ni sya'na ni kita baca bagi atas kerana maf'ul mutlak.
kepada sya'ana yang dihazafkan. Sya'ana. Sya'ana ni kata kerja dia. Sya'ana ni keadaan. Sya'ana ni keadaan orang. Keadaan orang. Sya'anu sya'na rajulin. Mereka berkeadaan seperti keadaan lelaki yang sekian. Hadasa. Okey. Sekarang ni apa berlaku dalam Bani Israel? Hadasa telah berlaku fi Bani Israel. Dalam kalangan Bani Israel. Satu peristiwa dipanggil hadis. Hadisu qatlin. Satu kejadian pembunuhan. Ini fa'il dia. So, hadasa hadisu qatlin. Telah berlaku satu kejadian pembunuhan dalam kalangan Bani Israel. Fa'ahamma zalika. Maka perkara itu telah ahamma. Boleh bermakna menyusahkan. So, bila benda tu concern banyak kat kita kan. Ahamma maksudnya concern. Bimbang. Beri perhatian. So, juga digunakan untuk menyusahkan. So, lama-lama digunakan untuk menyusahkan. Zalika, perkara itu menyusahkan Bani Israel. Susahlah sebab mereka perlu selesaikan pembunuhan tu. Nak cari siapa pembunuhnya. Walam yahtadu. Ihtada yahtadi mendapat panduan. Walam yahtadu mereka tidak mendapat petunjuk kepada siapa itu al-qatil. Al-qatil, pembunuhnya. Wa kana su'alu 'anil qatli hadisan nasi. Dan jadilah soalan, pertanyaan tentang al-qatil, pembunuhnya. So, soalan tentang pembunuhnya telah menjadi hadisa perbualan an-nasi, orang ramai. Pertanyaan tentang pembunuhnya telah menjadi hadis an-nas, perbualan orang ramai. Ini khabar kana. So, untuk menyelesaikan masalah itu, mereka pergi jumpa Musa. Ja'u. Mereka pun datang ila Musa. Kepada Musa. Alaihi salatu wassalam. Wa qalu. Mereka kata kat Musa, A'in. Tolonglah. Kami. So, nun plus nun, gabung, idgham. Jadi, A'inna. Tolonglah kami. Ya Nabi Allah. Wahai Nabi Allah. Fi hadhil qadiyah. Tolong kami berkenaan ataupun dalam kes. Qadiyah artinya kes. Kes ini. Wadu'ullaha. Dan pohonlah doa. Serulah Allah. Pohonlah doa kepada Allah. Serulah Allah. Nescaya Allah akan yubayyin. Akan menerangkan lana kepada kita, kepada kami, siapa itu al-qatil. Siapakah pembunuhnya. Nescaya Allah akan jelaskan kepada kita al-qatilah, pembunuhnya. Inilah cerita Al-Baqarah. Wallahu a'lam bissawab.